dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan konsep dalam nyata dan juga dalam ketara, yang mana kedua-dua konsep ini berkaitan dengan konsep indeks biasan yang kita dah tengok dalam video sebelum ini. Okey, jadi dalam nyata ini dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai real depth dan juga dalam ketara adalah apparent depth. Okey, jadi contoh anda berada di tepi sebuah kolam dan anda mungkin pernah nampak daripada kolam renang ataupun di kolah di masjid ataupun surau, anda nampak bahawa kolah itu dia kelihatan sedikit cetek. Dia nampak macam cetek daripada yang sepatutnya. Jadi kenapa benda ini berlaku? Kenapa fenomena ini berlaku? Dia berkaitan dengan fenomena dalam nyata dan juga dalam ketara. Konsep dalam nyata dan juga dalam ketara. Jadi kita tengok pada contoh yang berikut. Kita ada seekor ikan dalam sebuah kolam. Jadi cahaya daripada ikan ni dia bergerak menuju ke arah permukaan air dan kemudian dia terpesong menjauhi normal. Kenapa dia terpesong menjauhi normal? Kerana indeks biasan air, indeks biasan air adalah lebih besar daripada indeks biasan udara. Indeks biasan udara dekat atas ini dan juga indeks biasan air adalah yang bawah ini. Jadi daripada bergerak daripada yang lebih tinggi indeks biasan, dia akan menjauhi normal. Ini anda boleh tengok pada video hukum Snell yang sebelum ini. Jadi dia akan menjauhi normal. Maka apa yang kita lihat ni, apa yang kita akan lihat adalah, padam dulu, apa yang kita akan nampak adalah garisan ini, cahaya dia bergerak lurus. Sampai dekat sini kita akan nampak seolah-olah ikan itu dia berada lebih tinggi, lebih tinggi ataupun dia lebih cetek lah, nampak dia kelihatan dia lebih cetek. Ataupun kalau kita ukurkan daripada permukaan, maksudnya yang ini adalah dia punya dalam ketara. Ini adalah dalam ketara, kita tuliskan sebagai D. D kecil merujuk kepada dalam ketara, ataupun kita juga boleh gunakan dalam buku teks dia gunakan H, apparent height dia, apparent depth. Dan dia punya dalam yang sebenar ataupun dalam nyata, ingat ya, dalam sebenar adalah dalam nyata, kita gunakan H yang besar. Jadi ini yang kita nampak, tapi ini yang sebenar. Ini yang sebenar. Jadi konsep ini mudah saja. Kenapa kita nampak cetek? Disebabkan oleh pembiasan udara. Disebabkan pembiasan udara yang mana ada perbezaan antara indeks biasan air dan juga indeks biasan udara. Sekarang ni apa kena mengena dengan gambar ini? Jadi situasi ini kita biasa lalui. Kenapa? Kerana kita yang tengok daripada atas. Tapi sebenarnya ikan di bawah juga mengalami fenomena yang sama, tapi dia terbalik. Apa maksud dia? Tengok pada ikan ini. Contoh situasi ikan yang cikgu lukiskan ini. Jadi apa yang ikan ini nampak adalah cahaya daripada kita ini, contoh kita yang tengah berdiri ni, kita yang samalah, situasi yang sama tapi daripada pandangan ikan. Apa yang berlaku adalah cahaya kita masuk menuju kepada permukaan ini dan kemudian dia terpesong ke arah ikan. Dia terpesong menuju ke arah normal. Maksudnya kalau tengok yang ini lebih besar lah daripada yang ini, sebabnya sama juga. Indeks biasan air lebih tinggi daripada indeks biasan udara. Jadi sama macam konsep yang ini, iaitu apa yang kita nampak adalah yang lurus, yang straight terus. Air dia pun dah hilang. Jadi kita nampak lurus. Kita ambil garisan yang dekat sini kan. Kita ambil dekat sini, kemudian kita tarik terus. Maksudnya ikan itu kelihatan di sini, bukan pada dalam sebenar. Ikan ini pun sama. Maksudnya dia punya garisan ni, cahaya ini akan bergerak straight. Ini ialah yang dia akan nampak. Maksudnya dia akan nampak seolah-olah kita ini lebih tinggi. Maksudnya daratan itu dia lebih tinggi daripada yang sebenar. Dia berbeza sedikit lah dia punya situasi dia, yang mana kalau kita tengok dekat sini, kita kelihatan ikan tu lebih cetek, dia berada pada kedalaman yang lebih kecil, tetapi ikan ini pula dia nampak kita berada pada ketinggian yang lebih tinggi. Jadi ini adalah daripada sudut pandang ikan. Jadi kita mungkin jarang lah sebab kita bukan ikan kan. Jadi apa kaitan antara dalam nyata dan juga dalam ketara dan juga dalam nyata dengan indeks biasan? Jadi hubungan dia mudah sahaja, iaitu N ini merujuk kepada N yang ini. N pada air. N pada air. N medium ni lah biasanya kita akan gunakan situasi dalam nyata dalam ketara adalah udara dan juga air. Jadi N ini merujuk kepada medium yang lebih tumpat, bersamaan dengan dalam nyata
Okay, dalam yang sebenar bahagi dengan dia punya dalam ketara. Okay, jadi ini adalah dia punya rumus untuk indeks biasan bagi bila kita nak kaitkan dengan dalam nyata dan juga dalam ketara. Jadi kita ambil satu contoh yang mudah. Okay, minta maaf kalau video ini agak panjang. Contoh macam kalau N untuk air, okay, 1.33. Jadi contoh kalau kedalaman sebenar, maksudnya kedalaman nyata, dalam nyata dia adalah 1 meter. Okay, 1 meter. Jadi persoalannya berapakah dia punya dalam ketara? Berapa meter yang kita akan nampak ikan tersebut? Jadi kalau kita susun semula, kita akan dapat H bersamaan dengan 1 meter bahagi dengan 1.33. Jadi apa yang kita akan dapat? 1 bahagi 1.33, maka kita akan dapat sekitar 0.75 meter. Maksudnya ikan tu dia seolah-olah berada pada 0.75 meter sahaja daripada air. Okey, jadi cikgu padam sikit. Ikan tu sebenarnya di sini. Tapi okey, ini adalah 1 meter. Tapi yang kita nampak adalah pada kedudukan yang dekat atas ni, okey, iaitu 0.75 meter. Okey. Jadi ini adalah konsep yang berkaitan dengan dalam nyata dan juga dalam ketara. Jika ada apa-apa soalan, tuliskan di ruangan komen dekat bawah.